Wacana Akademia ini inisiatif kolaborasi bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Anda sedang menyaksikan Wacana Akademia dibawakan kepada anda oleh ACAP dan UPM. Assalamualaikum dan salam muhibah. Bersama saya, Syed Munawar. 1 jam yang akan datang kita akan memberikan suluhan lagi antara komponen teras dalam PPPMPT ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia dalam konteks pendidikan tinggi yang telah pun dilancarkan pada awal April. Dan di dalam 3 episod yang awal kita telah memberikan suluhan kepada beberapa elemen berkait dengan urus tadbir, penanda aras antarabangsa dan juga kepimpinan. Dan untuk episod yang keempat ini, satu elemen yang penting untuk kita bicarakan adalah berkait dengan TVET ataupun Technical Vocational Education and Training. Kerana untuk kita menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020, komponen yang penting adalah aspek kemahiran teknikal. Kelihatannya pada ketika ini ada kesenjangan ataupun jurang yang besar di antara keupayaan akademik ataupun pencapaian akademik dengan kelompok yang kita melakukan enrolment dan berikan latihan bagi menyediakan tenaga kerja mahir untuk kita mendorong ekonomi ketakah yang lebih tinggi. Dan kerana itu kita melihat elemen TVET ini harus diberikan penegasan yang baru khususnya dalam konteks untuk Malaysia menjadi negara maju. 3 panel yang kami bawakan bercakap tentang pemantapan kepimpinan TVET ini. Pastinya mereka yang berlatar belakangkan bidang berkenaan. Di sebelah kanan saya, buat pertama kali saya bersama Profesor Ulung Datuk Dr. Haris bin Ahmad, Pengarah Pusat Penyelidikan Fotonik Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, bersama juga kita akhirnya ya. Saya ternanti-nantikan peluang ini. Cumanya sejauh mana saya memahami elemen fotonik itu satu perkara yang lain, nanti kita bercakap. Panel yang kedua di hadapan saya, Profesor Dr. Wahid Razali, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTHM. Assalamualaikum. Salam. Universiti Teknikal ya. Jadi ada kacamata yang penting untuk kita pinjam bercakap tentang pemantapan TVET. Dan di sebelah kiri saya, antara individunya yang instrumental di dalam menyediakan teks blueprint PPPMPT, penasihat khas perunding PPPMPT iaitu Profesor Datuk Engineer Dr. Muhammad Saleh Jaafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Kalau saya memulakan tadi, saya boleh mulakan dengan Prof Ulung dahulu ya, Prof Datuk. Saya mulakan dengan kepentingan TVET. Adakah itu an understatement melihat kepada jurang di antara lulusan akademik dan lulusan teknikal dalam konteks negara kita? Kalau kita lihat TVET, program TVET adalah sangat penting untuk sebuah negara seperti negara maju. Kalau kita lihat negara Germany, South Korea, Jepun dan juga Amerika, TVET program dia ialah sangat penting untuk memampukan industri-industri kecil dan sederhana. Di mana kalau kita lihat Malaysia, kita ada kekurangan dalam industri ini. Sebab kita ada kekurangan pelajar yang keluar dengan TVET. So TVET adalah sangat penting untuk kita bangunkan negara kita ke abad 21. Itu adalah satu program yang perlu diperkasakan. Dan kalau kita lihat tentang commercialization, kita banyak bincang tentang commercialization. Walaupun idea-idea dijanakan di peringkat universiti, akademik, orang buat research, dia keluarkan idea, tapi untuk menghasilkan produk ke market ataupun pasaran, ada satu proses yang panjang. Di mana kita perlu expertise yang orang kata qualified dari program TVET seperti good electronic engineer, mechanical designer dan sebagainya. Ini dapat membangunkan produk yang kita hasil dalam makmah kepada pasaran. So TVET akan komplementkan program-program akademik yang sedia ada. Kalau kita nak katakan dia punya quality between TVET dan akademik itu sangat berbeza, itu tidak tepat. Semua ada role sendirinya. Dalam bidang akademik bukan dia buat research tentang akademik, tapi orang TVET akan memain peranan yang sangat penting untuk bangunkan negara. Dia akan realizekan produk. Dia akan bangunkan industri-industri yang baru, industri kecil, sederhana, dan industri ber-high-tech. Orang TVET ni akan memberikan proses untuk menjanakan wealth creation untuk negara kita. So orang akademik
boleh cetuskan idea, on TVET keluarkan produk. Okey. Menariknya kerana saya mendapati Prof bertiga perbincangan tentang TVET ini kepada awam di luar mungkin mereka tidak cukup cepat menangkap bila kita banyak menyebut TVET kita bercakap soal latihan kemahiran technical dan vocational. Kita singkatkan untuk membantu perbincangan ini sebagai TVET. Sudah agak lama saya beralih dengan orang yang instrumental terhadap PPP-MPT ni. Sebenarnya kita bercakap soal jurang ini sudah, seingat saya, sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman saya di media. Kita berdebat tentang ini. TVET, Technical Vocational. Bagaimana penegasan baru ini diletakkan di dalam PPP-MPT? Adalah agak penting kalau kita lihat kenapa jurang itu berlaku. Dari sisi sejarahnya, kita lihat kelompok pelajar yang masuk dalam program-program TVET-nya pada asalnya adalah pelajar-pelajar yang kurang kemampuan akademik. Padahal sebenarnya kalau kita ingin pelajar-pelajar yang mampu ataupun geranda-geranda yang mampu untuk membina produk-produk yang dihasilkan oleh ahli akademik, mereka juga memerlukan daya pemikiran yang bagus, mempunyai latar belakang akademik yang baik. Jadi kalau kita lihat dulu jurang yang kita ada adalah pelajar-pelajar yang kurang mampu secara akademik. Jadi kalau zaman sebelum ini, kebanyakannya kita memerlukan tenaga-tenaga kemahiran yang bertahap rendah. Kalau kita panggil skill tahap 1, skill tahap 2. Tetapi apabila kita bergerak ke arah keperluan negara maju untuk memerlukan skill tahap 3, 4, 5 dan 6, maka di sana kita memerlukan satu kelompok pelajar yang lebih berupaya. Jadi jurang di sana dan kalau kita lihat dekat sini juga dari segi pengiktirafan majikan ataupun pengiktirafan masyarakat kepada graduan-graduan TVET. Saya rasa itu kami merasakan bahawa itu satu perkara yang amat penting. Salah satu daripada agenda dalam kita punya pelan pembangunan adalah merubah pemikiran masyarakat kepada peri pentingnya TVET dan melonjakkan kedudukan ataupun pengiktirafan graduan TVET setaraf dengan seperti mana yang Profesor Ulong kita mengatakan tadi, bahawa mereka bukan berada di tahap yang lebih rendah, tetapi mereka memainkan peranan yang sama penting. Jadi disebab itu kalau kita lihat 2-3 tahun yang akhir ini ada satu gerakan ataupun movement untuk kita memartabatkan TVET melalui penubuhan MBOT, Malaysian Board of Technologies. Yang ini akan mengangkat dan alhamdulillah telah diluluskan, saya percaya, di peringkat parlimen, dan dia akan membawa satu gambaran baru tentang profesionalisme TVET, pengiktirafan TVET dan sebagainya. Dan dengan adanya perkara-perkara yang demikian, maka lebih ramai pelajar-pelajar yang akan memilih laluan TVET apabila pengiktirafan ini berlaku. Kita ada TNC UTHM, salah sebuah universiti yang itulah fungsinya kan. Namun persepsi masyarakat seperti yang Prof Ulong dan juga Prof Datuk sebutkan tadi, persepsi masih lagi sebegitu kelihatannya, ataukah pandangan saya itu tidak tepat buat masa ini? Kelihatannya seperti ibu bapa belum lagi terdorong untuk memilih bidang technical dan vocational ini, meskipun seperti yang disebut Prof Datuk tadi, perlunya tahap pemikiran yang tidak kurang rendahnya untuk kita memajukan TVET dalam konteks Malaysia. Prof. Pandangan saya iaitu mungkinlah saya boleh salahkan ibu bapa itu sendiri. Sebab kalau kita lihat intelligence itu pelbagai. Kalau Harvard Gardner dia kata sampai 9 dan ada sampai 12. Dan kita hanya menumpu kepada satu saja, iaitu bidang akademik. Tapi lately kita nampak teater meningkat. Jadi itu adalah hasil daripada intelligence yang kita patut respect, kita patut appreciate di kalangan kanak-kanak kita. Ini masalah yang saya rasakan pihak penyelidik ataupun media boleh mengatakan, look, you have kids and they have got different intelligence. Mengapa anda mesti hendakkan anak anda menjadi saintis? Jangan marah Mengapa mesti anda inginkan anak anda sebagai lawyer? Mengapa tidak sebagai plumber? Mengapa tak ada sebagai doktor gigi? Doktor gigi pada saya ataupun nurse. Jadi kita kena lihat dari segi intelligence itu pelbagai. Dan di sinilah saya rasa bahawa TVET itu hanya menyerlahkan satu ataupun dua bahagian daripada intelligence yang ramai daripada rakyat negara kita ini tersilap faham. Maaf.
Ya, persepsi ini kita masih lagi bercakap soal idea belum kita pergi kepada dasar-dasar pelaksanaannya. Prof Ulum melihat persepsi ini timbul sudah agak lama dan kita masih bergulat, masih lagi struggling untuk membetulkan persepsi yang ketiga-tiga profesor sebutkan. Bagaimana kita boleh betulkan persepsi ini dalam kalangan masyarakat? Adakah cara kita mengkomunikasikan, menyampaikan kepentingan Tibet ini tidak tepat menyebabkan sehingga hari ini masih ibu bapa tidak memahami kepentingannya, Prof? Saya setuju dengan Prof Datuk Saleh dan juga Prof. Intelijen kan? Intelijen ni semua orang ada intelijen. Tidak ada sebab kenapa you lebih intelijen from the other person kan? So semua lebih kurang ada sama intelijen. Mungkin minat yang berbeza. Setengah tu lebih bagus dalam academic, maybe good at solving mathematical equation dan sebagainya. So dia punya skill set dalam bidang tu. Setengah tu bagus dengan tangan. Dia boleh buat welding cantik, boleh buat kotak casing yang cantik. Dia ada idea yang benas dan bagus. Yang mungkin tak dapat dibangunkan oleh orang yang bagus dalam segi akademik. So semua ada dia punya fungsi dalam sesuatu negara. Everybody contribute. Kan kita ada akademik dan juga orang dalam berperusahaan Tibet. The only isu yang kita ada pada 20 tahun yang lepas, dulu ada sekali kita nak bangunkan program Tibet dengan lebih berkesan. Kita ada sekolah menengah teknik. Kalau tuan ingat lagi, ada sekolah menengah teknik dan kita juga ada sekolah vocational. Kan kita ada dua type of school dulu. Dan dalam masa tu kita, I think kalau tak silap saya, dia gabungkan ataupun dia tidak memberikan dia punya emphasis. Sebab saya daripada sekolah menengah teknik. Pada ketika itu, Prof, mereka menganggap yang pergi ke sekolah teknik dan vocational ni mereka yang second seeder ni yang tak berapa pandai sangat pergi ke sana. Itu yang orang punya persepsi silap sikit. Dia ada dua, satu sekolah menengah teknik, satu lagi sekolah vocational. Dia punya entrance is LCE dulu. Siapa yang ada very good result in LCE masuk ke sekolah menengah teknik. Yang from Sedar semua, dia good student. Dia top student with many A's ingat LCE. Dan juga kita ada sekolah ada vocational, mungkin dia tak cukup dia punya LCE, dia masuk sekolah ada vocational. Kita dah buat satu persepsi seperti yang berikut. So kalau kita lihat, kalau kita dapat ubahkan dia punya persepsi, di mana kita tahu bahawa contribution Tibet adalah sangat penting. Pada saya sangat penting untuk membangunkan negara. Sebab kita dah ada banyak orang akademik tapi tak ada benda yang kita tidak ada orang yang dapat membangunkan industri kecil. So we need different type of skill set. Skill set yang saya maksudkan yang skill set Tibet. Kalau tengok negeri macam Germany, Taiwan, dia ada banyak orang seperti ini yang skill set. Itu pada saya punya pandangan dengan program yang kita ada sekarang ini untuk memperkasakan, cuba membaikikan program Tibet dan juga persepsi masyarakat. Sebab kalau kita lihat, kalau orang pergi ke program Tibet mungkin nampak rendah sikit dia punya persepsi, sebab mungkin kita ada tahap diploma aja. Kan kalau Tibet program mungkin ada dia punya certificate diploma. Kalau kita ada satu program yang dia sampai ke degree, master, PhD, maka dia punya persepsi akan bertukar. Dia ada peluang untuk sampai ke PhD. So dalam program yang saya lihat, dalam program yang dirancangkan oleh kementerian, dia boleh pergi sampai ke diploma ke degree. Nah, kalau dah dapat degree, dia macam engineer je. Tapi engineer different skill set. Dengan engineer keluar daripada akademiknya universiti. Different skill set tapi engineer. Satu teori, satu practical. Yang tu yang kita perlu. So this akan memberikan, ini akan mentukarkan corak pandangan masyarakat awam Tibet. Persepsi seperkara, tapi dalam PPPMPT ini ia merupakan satu dianggap blueprint untuk menjadikan panduan. Untuk kita mengubah ini, kita perlu ada perencanaan enrollment, kerana kelak kita mungkin sudah ada unjurannya, Prof, berapa ramai yang diperlukan pada tahap sekian, pada waktu sekian. Jadi untuk kita mendekatkan jurang ini, apa perancangan yang boleh kita kongsikan dalam PPPMPT? Ya, sebenarnya bila kita lihat kepada keperluan negara, kita lihat berdasarkan kepada Economic Transformation Program ETP, by 2020 kita memerlukan 1.3 juta pekerja. Dan pekerja ni, kalau kita lihat di peringkat
profesionalnya tidak berapa ramai, tetapi yang di peringkat profesional maksud saya yang membuat penyelidikan, buat desain, tetapi yang akademik mungkin dalam 30% sahaja, tetapi mereka yang menyampaikan, menghasilkan dan merealisasikan perkara-perkara tersebut adalah mereka-mereka yang berkemahiran. Jadi di sana kalau kita lihat, kalau kita tidak menumpukan atau menekankan kepada keperluan menghasilkan graduan yang punya kemahiran TVET, maka negara kita tidak akan berjaya mencapai hasrat ekonomi transformasi perancangan. Jadi pelan perancangan kita cuba mengisi kekosongan, dan satu perkara yang sangat penting dalam pendekatan kita bahawa persepsi yang kita perbincangkan sekarang ini adalah, kita boleh kata macam chicken and egg punya situation. Tetapi di mana nak bermula? Di mana nak bermula? Sebab di mana nak bermula? Dan kami percaya bahawa sekiranya pelajar-pelajar yang mengikuti program TVET berjaya dengan seberapa segeranya mendapat pekerjaan dan dibayar dengan gaji yang kadang-kadang lebih lumayan, maka itu ibu bapa, sebenarnya masalah kita sekarang ni, ibu bapa yang menentukan hala tuju anak, bidang apa nak ambil, bidang apa. Itu kadang-kadang ramai anak-anak kita yang graduan perubatan keluar jadi penjual insurans ataupun dan sebagainya, kerana jarang-jarang kita punya budaya memang demikian. Tapi kami di kementerian, salah satu daripada aktiviti yang kami akan rancangkan dan sebenarnya telah berlaku, menyebarluaskan makluman bahawa pelajar graduan TVET, kalau kita lihat sekarang ini anak-anak kita kalau dapat 5 kredit pun ibu bapa masih kata pergi jadi memohon untuk program-program akademik, jadi jurutera, jadi tetapi laluan yang lebih sesuai dan memang akan menjanji, dan mereka inilah yang apabila bergraduan yang tak ada kerja. Tapi Prof, maafkan saya, tidakkah itu sekaligus menggambarkan bahawa inilah dikotomi antara martabat tadi yang kita kritik, mengatakan bahawa second seeder ni yang tak berapa cerdik ini pergi ke TVET. Itu masih kerangkanya kelihatan. Itu yang kita cuba ubah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau pelajar-pelajar yang dapat straight A, apabila mereka mengetahui bahawa sebenarnya laluan dan bayaran yang lebih lumayan kalau mereka memilih kepada TVET, maka mereka kita percaya bahawa kita akan boleh menarik pelajar-pelajar yang mendapat kelarian akademik yang baik. Kalau kita lihat dari segi employability, kebolehpasaran graduan, national average 75%. Tetapi graduan yang hasil daripada college community, politeknik, 94%, 95%, dan mereka dapat gaji 1,800, 2,000, dan malah setengah-setengah bidang setelah mereka berpengalaman selama 5 tahun, mereka dapat gaji sampai 30,000 sebulan. Dan ramai juga mereka ini diambil oleh pasaran-pasaran luar negara. Jadi kami akan cuba membangunkan apa yang kita panggil sebagai success story. Itu satu pendekatan. Dan satu pendekatan juga yang kami akan cuba buka seluas-luasnya adalah kebanyakan daripada pelajar-pelajar yang cemerlang, kegusaran mereka untuk masuk TVET adalah peluang untuk mereka melanjutkan kelayakan kepada peringkat yang lebih tinggi. Kebanyakan sekarang ini peluang itu agak terhad. Jadi kami cuba dengan adanya peranan daripada Malaysian Technical University ataupun MTUN, cuba membuka ruang seluas-luasnya kepada mereka yang berkemampuan akan boleh melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi. Saya ingin mungkin Prof Wahid boleh berikan gambaran ni, kerana apa statistik yang disebutkan tadi dari sudut akademiknya, tenaga kerja mungkin hanya 3% yang diperlukan, 70% adalah kemahiran TVET ya. Adakah kita punya laluannya untuk melahirkan sebegitu banyak? Kerana jurang kita kena segera. Kita nak negara pendantaan tinggi berapa tahun saja lagi kan? Maju pula lagi mungkin satu takah yang berbeza pula. Apakah kita punya laluannya untuk menakuni keperluan jumlah yang besar ini dalam kerangka UTHM ada satu dan beberapa lagi universiti teknikal yang ada? Apakah memadai itu ataupun kita perlu satu quantum leap untuk menyegerakan graduan TVET yang berkualiti? Saya rasa we need a quantum leap. Jadi tetapi apa yang berlaku sekarang, apart from MTUN, kita ada 4 MTUN. Kemudian kita ada lebih kurang 33 politeknik. And then kita ada ditambah pula dengan lebih kurang 100 college community. Dan kita ada lebih kurang 100 college vocational. Ini adalah di bawah kementerian kita, Kementerian Pendidikan. Tapi di samping itu, kita jangan lupa bahawa the other big ataupun main player ialah KSM, Ministry of Youth and Sport. Ini adalah satu bahagian lagi yang saya berpandangan
a lot of potential. Dan mereka dari segi ratio, saya berpandangan bahawa mungkin kita menghasilkan lebih kurang 60% Kementerian Pendidikan. Dan 40% itu adalah dari kalangan KSM, Kementerian Sumber Manusia, melalui program-program NOS, NOCC dan juga yang spesifik itu. Jadi itu adalah yang 40%. Tetapi bagaimana kita nak catch up with time? Itu satu masalah dia. Jadi sekarang ni pihak perancangan, contohnya dalam blueprint itu sendiri menyatakan untuk buying places. Itu adalah satu perkara yang saya rasa good idea. Tapi di samping itu perlu ada makna dia idea-idea lain ataupun strategi quantum leap itu bagaimana ianya boleh dilakukan dalam keadaan kita mengejar waktu. Dan kita pada peringkat ini, pusingan yang awal ini sudah pun bersetuju tentang kepentingan TVET dan kita melihat keperluannya bagaimana untuk meningkatkan jurang. Sekembali selepas kita berehat nanti, saya mungkin mengajak Profesor bertiga melihat model quantum leap bagaimana yang boleh kita terapkan dalam konteks mengisi jurang yang luas ini. Jadi kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas ini. Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi membina masa depan pendidikan tinggi yang lebih gemilang, memfokuskan kepada bakat kepimpinan dititip dalam kalangan figura akademia, dituntun melalui laluan profesion keilmuan dalam usaha mengisi transformasi pendidikan tinggi menjulang akal budi bangsa Malaysia. Okey, wacana akademia bersambung kembali memberikan fokus kepada pemantapan kepimpinan TVET bersama tiga panel, Profesor Ulung Datuk Dr. Haris Ahmad di sebelah kanan saya, di hadapan saya Profesor Dr. Wahid Razali dan juga di sebelah kiri Profesor Dr. Engineer Dr. Muhammad Saleh bin Jaafar. TVET ataupun Technical Vocational Education and Training adalah satu elemen yang telah pun kita perdebatkan selama 20 minit yang berlalu, memperakukan kepentingannya khusus dalam kerangka Malaysia memanjat takah ingin menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 dan selanjutnya menjadi negara maju. Kita telah pun mengakui bahawa ada gap yang luas yang perlu kita segerakan dan Profesor Wahid menyebutkan tadi ada pelbagai agensi lain, college community-nya, kemudian di bawah Kementerian Sumber Manusia, bukan hanya di dalam konteks MOE atau Kementerian Pendidikan itu, tetapi kita masih memerlukan satu kaedah quantum leap supaya it's a running target kan, makin lama makin banyak jumlah. Jadi bagaimana quantum leap itu sewajarnya boleh kita lakukan? Mungkin Prof Ulung boleh bagi nasihat. Yang kita ada sekarang kalau kita lihat tadi yang diberikan oleh Prof tentang dia banyak politeknik sekarang kan, dan juga community college. So different type of education. Kalau tak silap saya, community college tu je slightly lower compared to polytechnic. Polytechnic bagikan certificate, sometimes they give diploma. Seperti dibangkit oleh Profesor Datuk Saleh yang kita akan buatkan program supaya mereka dapat melanjutkan sebagai ke peringkat degree. Maka ini akan menambahkan baikkan dia punya peluang. Tapi kalau boleh kita tak nak buat semua. We don't want to convert katakan 100 orang kepada all degree dan kita balik kepada asal. We get back to square one problem. We have too many academic kan. So kita ada problem. Kalau boleh kita memberikan peluang dan kita perlu membaiki at least 70% stay back in that value chain. Sebab kita perlu untuk membangunkan industri baru. Sebab kalau kita lihat Malaysia tidak ada industri baru. Industri kita yang ada sekarang like Proton dan sebagainya, tidak ada industri lain pada itu. High-tech industri yang buat handphone tak ada. Industri-industri yang seperti teknologi tinggi tak ada. So kita perlu mengadakan at least a big chunk of these people untuk membuatkan product development kepada industri. So apa yang kita perlu membaiki seperti tuan tanya quantum leap. Quantum leap I think bilangan tu sedia ada. Dan mungkin kita boleh menambahkan lagi dan kita boleh membaiki kan separuhnya ataupun 30% boleh melanjutkan kepada degree dan sebahagian besar kita menggunakan untuk bangunkan industri kita. Industri kita ialah penting sebab ini akan menjanakan wealth creation kan, dan juga dapat dibangun industri kita kepada dalam negara ASEAN, ASEAN 500 million, big market punya opportunity dan juga di luar negara. So kita perlu mengadakan program membangunkan industri kita. Yang apa yang kita boleh membaiki pada pandangan saya dan pandangan saya, walaupun
Prof Datuk Saleh lebih arif sebab dia buat program ni. Dia buat blueprint, dia man yang anchor the whole blueprint. So he knows all the detail lah. Lepas ni kita angkat sahur ni. Kita boleh tambah-tambah sikit je. So saya punya pandangan yang sebab kita dengarkan katakan dalam media, mass media kata kita dah belanja banyak duit dalam research, berapa bilion, tapi apakah produk kita? So kita kena tahu kenapa kita tak boleh keluarkan produk. Kita kena study what are the obstacle, apa yang dia punya masalah produk tak dapat dikeluarkan. Apa yang saya boleh cadangkan pada sesi ini, kita perlu mengadakan kerjasama dengan Politeknik, MTUN dengan RU University. Satu kelompok. We should not have boundaries. Yang kita ada sekarang, kita asingkan Politeknik dia buat hal dia. MTUN buat hal dia. Lepas tu kita ada RU, Comprehensive University. Banyak sangat kita punya klasifikasi dan juga boundary. Semua in silos pada pandangan Prof? Bukan kata in silo, but they live in their own world. They take care of their own interest. For the lack of a better for their own interest. Kan kalau macam RU interest is more publication. So like comprehensive like UiTM lain dia punya interest dan juga MTUN. So apa yang kita perlu buat? Bring them together. You can put them as partners. Partner means that one RU may have one MTUN. Ataupun one MTUN, 2 Politeknik, 3 community college. Work like a family. So you structure the whole program supaya orang daripada Politeknik boleh membantu kita mengeluarkan produk. Dan juga orang MTUN boleh membaiki produk. So kita dapat memberikan certain punca wealth creation dan juga kita dapat dari di start of program kita dapat bangunkan 3-4 industri. So kita adakan KPI. Like Chancellor kita bagi KPI yang baru. Kata untuk bangunkan new industry. Kan, dan juga kita ada GLC. GLC perlu memain peranan lebih positif. Jangan lihat untuk menjanakan profit dia untuk tenaga nasional dan sebagainya. They have to have social responsibility untuk membangunkan industri baru. So they should work with the university dengan satu KPI. Satu KPI yang dikongsi oleh GLC, dikongsi oleh Naib Chancellor. Katakan dalam setahun kita menjanakan 10 industri kecil ataupun medium. Dan dalam program ini dalam 5 tahun this SME become regional industry. And then in next 10 years become world industry. Therefore, kalau kita buat program seperti ini, kita dapat macam company macam Apple, Facebook yang kita banggakan. Sebab they have a program, they have a good platform. Kita perlu mengadakan satu arana yang memberikan all this platform untuk membangunkan industri baru. Itu yang terpelanggan. Kalau saya menangkap hikmah daripada apa yang Prof Ulung sebutkan tadi itu adalah quantum leap dalam konteks impak yang dibawakan oleh program TVET. Tetapi kita masih juga ada 2 cabaran di sini. Satu dari segi impaknya kepada industri dan negara. Satu lagi adalah dari segi jumlahnya. Kerana pada hemat kepahaman saya, kita masih lagi memerlukan jumlah yang cukup banyak graduan TVET ini. Bagaimana? Saya akan kembali... Pegang sahur, pegang sahur PPPMPT. Very interesting sebenarnya yang cadangan yang Prof Haris kemudian. Saya akan pergi ke situ kemudian nanti. Tapi kalau kita lihat dari segi usaha kita untuk meningkatkan bilangan, yang mana memang diperlukan pada masa yang akan datang, di sinilah yang kita gambarkan dalam kita punya plan perancangan bahawa perlunya peranan industri dalam bersama-sama menghasilkan tenaga mahir yang kita panggil sebagai shared responsibility dan terutamanya berkaitan dengan TVET. Kalau kita lihat bahawa TVET ni memerlukan perkara-perkara yang investment yang sangat besar dan sebenarnya kebanyakan daripada kemudahan-kemudahan dah already available in the industry. Kenapa kita punya institusi pendidikan tinggi perlu replicate atau perlu pula kemudahan-kemudahan tersebut berada di kampus, di kampus ataupun di IPT kan. Padahal kemudahan yang sama yang digunakan dan masih relevan ada di luar sana. Jadi kita cuba mencadangkan satu interaksi yang lebih kukuh, kerjasama yang lebih erat di antara industri dengan IPT yang menghasilkan graduan TVET. Salah satu daripada inisiatif yang besar yang kita akan buka, kita mengatakan bahawa biarlah sebahagian daripada kurikulum kita dibentuk oleh industri. Kerana mereka tahu apakah jenis kemahiran yang mereka perlukan dan mereka juga tahu berapa ramai pekerja yang mereka perlukan dalam industri mereka. Dengan itu, graduan-graduan yang apabila mereka masuk sahaja dalam program tersebut, mereka sudah tahu mereka pekerjaan mereka terjamin, latihan mereka memang khusus untuk industri yang ada. Jadi to make the story short, sebenarnya kita boleh mengatakan dia boleh berdiri sebagai 1 jam tentang soalan ini saja.
peranan yang lebih besar oleh industri bersama-sama. Kita tidak mahu industri yang berpeluk tubuh, yang menunggu investment daripada kerajaan menghasilkan graduan yang later industri kata ini tidak bersesuaian dengan mereka. Jadi kerjasama yang lebih erat, kurikulum yang direka bentuk oleh mereka adalah sangat penting. Itu satu aspek dan kita yakin bahawa tidak semua pelajar-pelajar kita akan mampu diserap oleh industri. Itu kerana industri sedia ada, kita juga menyediakan pelajar-pelajar yang untuk industri yang berkembang di masa akan datang. Jadi pendekatan yang lain yang kita ada adalah kita ingin membawa seberapa ramai mungkin pakar-pakar tenaga mahir daripada industri untuk menjadi tenaga pengajar di IPT kita. Kita lihat dari segi statistik data yang kita ada, kebanyakan even dekat politeknik kita, tenaga-tenaga yang sepatutnya melahirkan tenaga mahir, mereka sendiri tidak mempunyai pengalaman dalam bidang kemahiran, masih belum mempunyai pendedahan yang secukupnya daripada industri. Mereka mungkin mampu menyumbang dari segi aspek akademik, tapi kemahiran itu tidak mencukupi. Jadi ada dua langkah sebenarnya yang kita cuba cadangkan. Mereka ini kita hantar ke industri untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas, dan in fact kita boleh letakkan KPI kepada pemimpin-pemimpin institusi bahawa beberapa ramai daripada kalangan akademik telah didedahkan dengan industri, tetapi tenaga yang mahir sebenarnya daripada industri perlu dibawa dengan lebih ramai kepada kita. Jadi itulah dua model yang kita cuba ketengahkan. Dan Profesor Haris has actually very interesting suggestion yang kita cuba gambarkan dalam satu chapter kita yang kita panggil sebagai innovation ecosystem. Kalau kita lihat tenaga mahir yang kita perlukan ini adalah sebenarnya kalau sekarang ni Malaysia bergantung kepada apa yang kita panggil sebagai efficiency based economy. Masa akan datang kita akan beredar kepada innovation based economy. Now, kalau idea-idea yang dilahirkan tidak boleh dipahami dan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga mahir ni, kita tidak akan mampu untuk bergerak menjadi satu negara yang kita panggil sebagai innovation based economy. Jadi di situlah sebenarnya apabila kita menilai semula peranan college community, menilai semula peranan politeknik, peranan MTON dan juga universiti-universiti, kita menetapkan bahawa janganlah kita ada politeknik yang berangan untuk menjadi universiti dan universiti teknikal quote and quote berangan menjadi research university. Kerana masing-masing mempunyai niche, masing-masing mempunyai peranan yang perlu diperkukuhkan. Jadi kalau ada gambaran bahawa ada politeknik yang nak upgrade jadi universiti sebagai contoh, dan dia akan dan kita telah garapkan di sini kata why not kita strengthen mission ataupun kenapa setiap dan saya sangat gembiralah mendengar cadangan pada Profesor Haris bahawa kita boleh gemblengkan sebenarnya tenaga-tenaga mahir. Kita tak nak pensyarah-pensyarah, profesor-profesor terpaksa bergelumang di makmal untuk menghasilkan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh industri. Boleh dilakukan oleh malah pensyarah-pensyarah kita di college community dan juga politeknik melalui pelajar-pelajar mereka. Dan ini perlu diperkukuhkanlah. Saya ingin sekali dengar Prof Wahid punya komen apabila dicadangkan tadi MTON dengan rangkaian politekniknya, beberapa buah college community-nya, kelihatannya macam tidak terlalu jauh dari jangkauan possibility. Mungkin saja boleh dilakukan begitu. Apakah telah dilakukan? Apa halangannya kalau tidak dilakukan? Untuk makluman, kita telah laksanakan sebenarnya dengan cuma UTHM ni bukan dengan UM tapi dengan UTM dan juga dengan UKM ada. Tetapi kita juga ada rangkaian politeknik mungkin. Dan politeknik kita memang ada what we call MOA dengan politeknik, iaitu kita even program sharing pun ada. Jadi apa yang kita buat, kita telah bersetuju dan telah ada, makna dia proposal untuk FRGS, TRGS itu kita bersama-sama develop. Maafkan saya, FRGS maksudnya? Fundamental Research. Dan itu Grant memang telah berlaku. Cuma tidak begitu intensif sehingga menghasilkan sesuatu yang boleh dibanggakan. Itu perlu. Dan saya ingin menyarankan lagi satu perkara, iaitu kita untuk quantum leap, kita consider input dia. Mengapa kita tidak consider bahawa sebenarnya pekerja luar, maksud saya bukan warga negara. Di manufacturing industry lebih kurang 30% or more than that. Di dalam agriculture more than that, possibly half. So
tetapi di construction as well. Tapi sekiranya dia tidak menghasilkan satu standard yang bagus, the impact is on us. The image is on us. That's very bad for the civil engineer, for the electrical engineer untuk peladangan. Jadi untuk dia supaya berfungsi dengan lebih baik, we need to train them, put a standard and stify them. Sebab itu di Filipina kita ada what we call klasi. 30% of the klasi in the world is dominated by the Philippines. Dan dia bercadang untuk meningkatkan ini kepada 50%. Imagine, pergi manusia mesti ada Filipino. Why? Because they are trained in that. Inilah yang saya cadangkan supaya bukan saja orang dalam, orang luar kita train, work them effectively, do economic activity dalam negara kita dan masa satu yang baik. Also, di samping pelajar-pelajar kita yang muda, orang yang di dalam stok, iaitu enjin. Tapi enjin itu kadang-kadang dia sudah malas mau bekerja. Jadi perlu kita train them. Perlu retraining. Dan ini yang saya rasa perlu, maknanya satu kekuatan. Sama ada di peringkat politeknik, MTUN ataupun Kementerian ataupun Kementerian semua memastikan bahawa semua ni 1, 2, 3 ini berjalan. Baru saya rasa we have the numbers and we have the quality. Otherwise memang apa yang Prof Wahid sebutkan ini sebenarnya setiap profesor sebut dia berdinding-dinding soalan baru timbul dalam kepala saya kerana kita berganjak untuk menjadi negara dengan memanfaatkan teknologi dan segala macam. Saya teringat di sebuah negara yang dianggap maju dalam sektor pertaniannya, di mana beri ditanam, kemudian ada sistem peparaitannya. Apabila beri itu masak terus pergi ke tasik, kemudian ada seorang yang akan menggunakan mesin mengangkat seluruh beri itu, dan rupanya yang mengendalikan tasik dan beri itu adalah merupakan seorang pemegang PhD, saintis seorang. Dan saya bayangkan kalau kita mengusahakan itu, kita akan menggunakan mungkin 30 orang petugas dari Bangladesh. Jadi elemen teknologi seperkara. Tidakkah kalau idea yang Prof Wahid sebutkan itu tadi soal memberikan retrain petugas-petugas dari luar, idea asalnya juga TVET ini untuk menyediakan pekerjaan. Dan pada waktu yang sama di sisi lain, teknologi juga membantu menyebabkan kita kurang bergantung pada sumber manusia. Jadi bagaimana perimbangan kebijaksanaan di sini, mungkin Prof Ulung boleh nasihatkan. Saya boleh, pandangan Tuan Syed ni memang bijak lah. Atau pandangan ini betul. Saya pun nak cuba mencelahkan pandangan Prof Wahid kan. Sebab dia ada bangkit kita 30% pekerja kita orang luar, bukan lokal kita. Sebab kita become labour intensive. Betul. Our source of income is based on labour, not on technology. Macam Tuan Syed kata betul. Kita should have a program supaya kita meningkatkan teknologi kita, kurangkan labour, maka kita akan our TVET ni dinaikkan. The skill set is being increased so that they can innovate. Don't be labour intensive. Our industry not labour intensive but technology based. Maka kita kurangkan kita punya bilangan orang luar. Sebab kadang you have too many foreigners, you can have a problem. There are so many other problems that come along with it. Medical problem, you have to take care dengan health, social, macam-macam ni akan buruk lagi negara kita. Sebab it's a burden become, you know. So kita perlu membangunkan juga this program. Tuan Syed kata kita improve our innovation system dan juga kita punya teknologi supaya become more technology based instead of labor based. Tapi saya mesti I mesti memberikan penghormatan saya kepada Tuan Datuk Saleh lah, sebab he come up with this program, very good program, actually very well written. I pun tengok, it's very comprehensive, very good program I think for the next 10 years, 215 to 225. Tapi yang kita perlu ada ni some target. Kita perlu ada some target. When you have a program or plan, must have a target. What is the end objective? Are we going to increase our GDP by twice, 3 kali atau sebagainya? So we must have a target so that we can work towards the target if we have a plan. Dan bila kita ada satu plan, saya nak juga mencadang kepada Tuan Datuk lah. But when you have a program, you have to have action plan. How to achieve it? Sometimes the plan can be very good, but we may have issue on implementation dengan delivery. Kan kita ada banyak plan tapi dia punya implementation ni can always be a problem. So we must have at least one booklet lagi, action plan. How you going to achieve? Because we have 10 years program. Kita boleh pecahkan short term achievement 3 tahun. Medium term maybe 5 years. Lepas tu long term 10 years. So we have 3
three type of program kita boleh achieve them. I think it's there, tapi kita perlu mengadakan satu action plan. Itu boleh supaya kita boleh guarantee sukses. Kita ada program, ada good plan, but we should also guarantee success. Saya setuju untuk ada booklet tambahan, cuma jangan ada majlis pelancaran buku tambahan. It's not about the function, it's about the impact. Mungkin komen Prof Ulung, Prof Datuk. Soal action plan itu, apakah ia tu satu sisipan lain yang tidak dibentangkan kepada awam ke bagaimana? So sebenarnya ini adalah concern everyone lah, sebab bukunya cantik, bagaimana dia dilaksanakan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam blueprint itu sendiri, kita telah menggambar, kita tak boleh menggambarkan secara spesifik untuk setiap tahun apa yang perlu dilakukan. Tetapi di peringkat kementerian kita tahu apakah perkara-perkara yang perlu dicapai. Kita ada 3 wave, 3 fasa. Wave 1 2015 ni, immediately by the end of 2015, apa sebenarnya yang kita perlu capai di peringkat kementerian, perlu capai di peringkat IPT, dan perlu capai di peringkat penghasilan pelajar. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita ada 3 bakul ataupun 3 basket of responsibility. Apakah perkara-perkara yang kementerian daripada menteri, setiausahanya, ketua pengarahnya, apakah peranan-peranan perkara-perkara yang perlu dilakukan dan perlu dicapai oleh mereka-mereka di kementerian. Mereka tak boleh berpeluk tubuh dan menunggu hasil daripada IPT, dan kemudian ada peranan-peranan yang khusus yang digariskan yang perlu dicapai oleh pemimpin-pemimpin IPT, Naib Chancellor, ketua pengarah, politeknik dan sebagainya. Dan kemudian kita at the end of the day, semua perancangan yang kita buat ni adalah untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti, yang mampu memenuhi hasrat negara. Jadi insya-Allah kita ada satu tim yang akan monitor, memantau dan juga facilitate. Sebenarnya kita bukan facilitate adalah very important. Kadang-kadang universiti nak melaksanakan, tetapi di sana ada berbagai-bagai halangan. Jadi bagaimanakah peranan kementerian untuk memudahkan pelaksanaan. Jadi insya-Allah semua itu ada dalam, dan in fact reporting on the success the implementation kepada blueprint ini akan dikeluarkan setiap tahun. Kalau menteri tidak perform ataupun vice chancellor tidak perform, kita akan laporkan. Jadi masyarakat akan tahu dan apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan. Jadi insya-Allah dari segi implementation, saya sendiri merasakan bahawa satu daya kesungguhan yang sangat-sangat baik dari peringkat menteri sampailah kepada peringkat kementerian, peringkat kepimpinan universiti dan juga ahli-ahli akademik ataupun masyarakat kampus. Jadi mungkin saya sebelum kita kita dah bergerak jauh, tapi saya ingin berbalik sedikit kepada TVET ni sebenarnya. Kemungkinan kita, sebab kebanyakan kita ni adalah saintis dan juga engineer, kita agak bias kepada teknologi. Sebenarnya vocational education dan training juga kemahiran. Bercakap tentang kemahiran, dan satu kemahiran ni apabila kita tak cakap pasal kemahiran yang rendah, kemahiran yang bernilai tinggi. Sebagai contoh, culinary, kemahiran untuk masak. Chef Wan telah menunjukkan bahawa seseorang itu boleh menjadi berjaya, malah boleh tinggalkan kerja sebagai accountant jadi seorang yang berjaya menjadi chef yang bertaraf. Dan jadi sebenarnya agenda TVET ini bukan sahaja yang berkaitan dengan teknologi, tetapi yang berkaitan dengan kemahiran yang mampu menaik taraf kemahiran tinggi. Baik, Prof. Kita akan perdalamkan lagi tentang kemahiran tinggi ini jurus selepas kita berehat seketika, dan akan saya lantunkan juga soalan nanti kepada Prof Wahid. Kita bercakap soal industri tadi, bagaimana apakah kita punya cukup industri ataupun ada satu dynamo industri, kerana disebut soal industri baru, bidang-bidang baru, inovasi ini. Apakah dalam ekosistem Malaysia itu kita boleh identify, mengenal pasti industri apa yang harus kita tumbuhkan untuk memperkasa TVET ini? Jangan ke mana-mana, semua itu akan dibicarakan dalam Wacana Akademia. Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi membina masa depan pendidikan tinggi yang lebih gemilang, memfokuskan kepada bakat kepimpinan dititip dalam kalangan figura akademia, dituntun melalui laluan profesion keilmuan dalam usaha mengisi transformasi pendidikan tinggi menjulang akal budi bangsa Malaysia.
Anda sedang menyaksikan Wacana Akademia. Ini episod yang keempat. Fokusnya tentang TVET. 3 panel telah pun membicarakan pakar-pakar kesemuanya. Sebelum kita berehat tadi, Prof. Saleh, kita disebutkan kita bias kerana kita banyak mengaitkan dengan teknologi, ya, tetapi soal kemahiran tinggi ni perlu dibutirkan lagi dalam konteks TVET ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kepada NKEA, National Key Economic Results Area, kita ada 12 sebenarnya. Dan daripada keperluan untuk electrical engineering, oil and gas dan sebagainya, kita ada retail punya sectors yang mana kita project, kita juga moving towards kita panggil sebagai service based economy. Yang mana Singapore has been actually dapat banyak economic generation because of services yang diorang provide, kan. So kita ada retail, kita ada tourism, yang mana kita perlu meningkatkan value chain kepada, kalau kita lihat koridor-koridor yang kita ada, termasuk semua memerlukan industri-industri yang lebih luas daripada apa yang kita panggil sebagai teknologi base. Logistik sebagai contoh, kita memerlukan mereka-mereka yang mahir dalam bidang-bidang yang demikian. Itu yang saya lantunkan tadi. Saya gantung soalan kepada Prof. Wahid. Kerana bila kita inginkan contoh industri, kita kata nak quantum leap, nak kerjasama dengan industri. Contohnya akan terbit Proton, TNB. Adakah kita exhaustif ataupun sektor-sektor NKEA itu juga boleh seharusnya kita tie up? Ya, saya rasa pada asalnya memang kita berdasarkan pada NKEA itu, yang 12 bidang itu, itulah sepatutnya yang TVET, institusi TVET itu bekerjasama untuk memacu perkara tersebut. Kita ada industrinya, untuk setiap satu ada pemainnya. Cuma industri itu kita perlu bekerjasama. Macam Prof. Harif itu tadi, kan. It's not easy to set up within fortnight macam tu. Jadi kita kena bekerjasama. Macam mana oil and gas. Suatu ketika dulu dia bukan satu industri yang besar. Tapi sekarang ini Malaysia sudah menjadi satu pemain yang utama di dunia. Itu. Jadi kalau tuan tanya kepada saya, apakah sebenarnya, saya berpandangan masih lagi, iaitu education itu. Sebab kita ini unik. Kita ada English ataupun British legacy, iaitu education kita, saya berpandangan adalah masih lagi dalam peringkat yang baik dan boleh diperingkatkan dan boleh attract ramai pelajar, terutamanya pelajar TVET. Saya travel around the world dan saya dapati terutamanya di third world, the respect for Malaysia in TVET adalah amat baik. Despite yang kita rasa kita ni tak baik, despite kita rasa let's do something, tapi itulah yang saya rasa betul tu. Biar orang kata kita baik, tapi kita di dalam tu kita berusaha untuk menambah baikkan. Jadi itulah saya rasa that education itu perlu satu sektor yang perlu kita perkembangkan. It is part of one of the Boleh saya bagi contoh industri. Sebenarnya sudah ada contoh-contoh yang di mana industri bersedia untuk bersama-sama, seperti Langkawi Tourism punya authority yang nak membangunkan industri tourism di Langkawi. So mereka sebagai satu authority telah bekerjasama dengan college community dan hotel-hotel di Langkawi dan juga University Tellus yang menghasilkan kurikulum berkaitan dengan tourism. Jadi 3 parti ini telah melahirkan pelajar-pelajar dari segi akademik dan dari segi amalinya, kemahirannya dengan hotel-hotel di Langkawi, dan merupakan satu success story yang sangat baik yang kami merasakan boleh diulang di tempat-tempat yang lain, replicate di industri yang lain dengan kerjasama yang baiklah. Jadi kita banyak bercakap soal idea, gagasan, hala tujunya, Prof. Dalam minit berbaki ni, elemen kepimpinan TVET ini, ia penting. Mungkin di peringkat M-Tone, Politeknik juga, kerana dasarnya jelas. Dari pelaksanaannya, bercakap soal kepimpinan di peringkat institusi itu, bagaimana wawasan yang harus mereka pikul untuk TVET ini? Kalau kita lihat, memang kita cuba nak membaiki TVET kita become world class. Seperti dibangkit Prof. Wahid, kan? To make it one of the best graduate that we have kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Apa yang kita boleh buat, Tuan Syed? Kita ada banyak national project. Kita ada national project yang rapid transport. Kita ada yang high speed broadband. Banyak kita ada. Kita belanja bukan sikit, berbilion-bilion.
apa yang kita perlu buat, kita ambil budak-budak TVET, budak-budak universiti kerja dengan projek besar so that they can get experience, exposure of how to do project management. Dia punya skill set dapat dibaiki, dan dengan ini kita dapat memberikan graduan yang bertaraf dunia yang very high quality. So kita get our student involved dalam national project. Jangan kita national project kita asingkan dengan student kita. Kita mesti tengok satu holistic, satu gambaran yang lebih luas untuk kebaikan negara kita, sebab negara kita perlu industri-industri baru. Sekarang kita lihat pada tahun ini kita buat minyak harga jatuh, kita pun memberikan kesan yang sangat turut bagi kita, kan? So bermakna income kita bergantung pada minyak. So kita kena keluar pada over dependent kepada minyak, kepada industri baru. So kita perlu dalam 10 tahun ini merangkakan satu program membangun industri baru supaya kita tidak terperangkap seperti tahun ini. Ya, mungkin kerana projek besar ini sangat cost sensitif. Ya, dia akan pergi merujuk kepada sumber tenaga kerja dari luar. Apakah tidak boleh dilakukan itu? Kita letakkan itu sebagai dasar supaya graduan TVET lokal itu mendapat ruang dalam projek besar. Saya rasa boleh. Cuma apa yang kita perlu iaitu bukan semualah. Makna dia yang sudah mencapai satu tahap yang boleh kita bawa ke hadapan itu boleh. Jadi makna dia the fourth year itu. So saya rasa itu satu idea yang bagus daripada sebab kerana itu tidak berdiri sebagai satu dasar, jadi ia tidak dilaksanakan. Apa cabarannya, Prof? Bagi saya kadang-kadang banyak bukan saja projek di peringkat kebangsaan, di projek di peringkat IPT masing-masing boleh ada graduan banyak sebenarnya boleh melibatkan. Kadang-kadang kita lihat satu pembinaan yang memerlukan interaksi yang baik di antara arkitek, jurutera, perancangan dan sebagainya. Pelajar-pelajar mampu cuma melihat saja berlaku di dalam kampus, tapi kita tidak boleh melibatkan. Jadi satu itu kepimpinan TVET di peringkat institusi. Ya, itu dasar yang boleh dilaksanakan di institusi masing-masing, Prof. Mungkin bagaimana kebijaksanaan yang UTHM akan lakukan untuk dari soal kepimpinan TVET ini, saya berpandangan jiwa itu mesti jiwa TVET. Kita tidak boleh jiwa akademik untuk lead TVET dan cuba appreciate what TVET is. Sebab selagi dia tidak pernah bekerja di kilang, tidak pernah menjadi engineer ataupun itu, dia tidak boleh merasai. Jadi saya berpandangan bahawa kepimpinan TVET itu mestilah orang yang bervisi, macam Datuk Saleh, walaupun academic science tapi jiwa masih TVET macam penyokong kuat TVET. Dan perlu ada satu political. Saya bagi satu contoh bahawa kita ingin kalau boleh dua ministri itu cubalah digabungkan supaya lebih mudah untuk pengurusan TVET di dalam negara kita. Itu satu perkara yang saya impikan, tetapi bukan mudah untuk kita nak laksanakan. Tapi kita boleh mulakan, dan saya rasa di dalam blueprint ini ada menyatakan sedikit-sedikit ke arah itu. Itu perlu 1 jam lagi wacana akademia khas untuk itu saja. Kita murnikan nanti. Apabila Prof Wahid sebut gitu, penerbit saya kata, dia kata jiwa saya pun jiwa TVET, penerbit rancangan ini. Anda kata, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Prof Haris, Prof Wahid dan juga Prof Saleh, dan terima kasih kerana perhatian yang tuan-tuan berikan untuk menyaksikan wacana akademia dibawakan oleh ACAP dan UPM. Kita akan jumpa lagi untuk episod yang bongsu yang kelima akan datang. Jumpa lagi. Wacana Akademia itu tadi, inisiatif kolaborasi bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia.